Di sebuah negara yang sering digelar sebagai negara paling bahagia di dunia, Denmark, di sepanjang terusan Nyhavn di Copenhagen yang dihiasi bangunan berwarna-warni, hiduplah seorang ahli farmasi muda bernama Elin. Lulusan cemerlang dari Fakulti Farmasi University Copenhagen, Elin adalah seorang elit yang bersemangat mengejar impiannya untuk membangunkan ubat baharu untuk diabetes. Di hadapan wanita yang mengejar estetika hidup perlahan ini, suatu hari muncullah seorang lelaki Malaysia yang dihantar dari cawangan Amerika Syarikat. Kenji bin Abdullah, lulusan cemerlang dari University Michigan, seorang yang rajin tetapi kedudukannya lebih rendah daripada Elin. Pada mulanya, Elin malah memandang rendah padanya. Namun, pada saat dia rebah di hadapan penyelidikan yang tidak dapat diselesaikannya selama lebih setahun, orang yang menyelamatkannya dan menyelesaikan masalah yang kelihatan mustahil seperti takdir adalah lelaki itu. Dua hati yang telah jatuh cinta itu kemudian berpindah ke Malaysia dan membina keluarga, dan 5 tahun pun berlalu. Pada suatu hari, Elin tiba-tiba merindui Copenhagen. Merasa penat dengan kehidupan Malaysia yang pantas, dia memutuskan untuk mengambil cuti selama 3 bulan. Namun, masa yang dihabiskan di Copenhagen hanyalah 6 hari. Dia segera menukar tiket penerbangannya dan kembali ke Malaysia. Kata-kata pertamanya kepada suaminya setibanya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur adalah ini, "Abang, saya rasa tercekik dan hampir mati tadi." Apa sebenarnya yang berlaku kepadanya? Apakah punca sebenar perasaan tercekik yang dialami oleh wanita Denmark yang mencintai estetika hidup perlahan itu di tanah airnya? Hari ini, saya akan menyampaikan kisah seorang wanita Denmark yang, setelah mengenal cinta seorang lelaki Malaysia, akhirnya menyadari makna sebenar tanah air. Langganan saluran Anda, suka, tetapan pemberitahuan, dan keahlian Anda sangat bermakna bagi saya. Saya Elin. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Copenhagen, Denmark. Ayah saya seorang doktor dan ibu saya seorang jururawat. Kedua-dua mereka melayani pesakit dengan sepenuh hati. Dibesarkan di kawasan perumahan yang tenang, agak jauh dari pusat bandar Copenhagen, saya sering melawat tempat kerja ibu bapa saya sejak kecil. Ketika saya berusia kira-kira 10 tahun, pada suatu petang Sabtu musim bunga, saya mengikut ayah ke hospitalnya. Di ruang menunggu, saya melihat seorang lelaki separuh umur menangis teresak-esak dalam diam. Tangannya menggigil dan terdapat kedutan yang dalam di sekeliling matanya. "Ada apa, Pak Cik?" Saya bertanya perlahan-lahan. Lelaki itu melambaikan tangan, mengatakan dia baik-baik saja. Namun, saya dapat merasakan kesedihan yang mendalam dari ekspresinya. Apabila ayah keluar dari bilik, saya bertanya tentang pesakit itu. Ayah mengeluh dan berkata, "Dia pesakit diabetes. Dia perlu terus mengambil insulin, tetapi dia kata harga ubat terlalu mahal." Petang itu, setelah pulang ke rumah, wajah pesakit itu terus terbayang di pikiran saya. Saya bertanya kepada ibu lagi, "Mama, kenapa ubat begitu mahal? Bukankah ia digunakan oleh orang sakit? Tidak bolehkah ia dibuat lebih murah?" Ibu menjelaskan, "Elin, untuk membuat ubat yang baik memerlukan banyak wang dan masa. Ramai penyelidik diperlukan, dan ia mengambil masa yang lama untuk memastikan keselamatannya. Tetapi, ubat seharusnya berharga yang mampu dibayar oleh pesakit. Syarikat farmaseutikal yang menjual terlalu mahal juga adalah masalah." Selepas mendengar penjelasan ibu, saya bertekad dalam hati. Apabila saya dewasa nanti, saya ingin menjadi orang yang membuat ubat yang baik yang boleh digunakan oleh pesakit tanpa beban. Sejak hari itu, saya mula menaruh minat dalam bidang farmasi. Ibu bapa saya menyokong penuh keputusan saya. Ayah membawa saya ke hospital setiap hujung minggu dan menjelaskan satu persatu bagaimana dokter dan jururawat menjaga pesakit dan apa peranan ubat. Ibu pula sering bercakap tentang sikap ketika melayani pesakit. "Elin, ubat bukan sekadar bahan yang merawat penyakit. Di dalamnya terkandung hati orang yang ingin menyelamatkan pesakit. Jika kamu menjadi ahli farmasi, jangan sesekali lupakan hati itu." Kata-kata itu terpahat dalam hati saya. Setelah melangkah ke sekolah menengah, saya menghabiskan masa dengan mendalami sains dan biologi. Ketika rakan-rakan pergi berpesta pada malam Jumaat atau berseronok di pantai pada hujung minggu,
Saya pula membaca buku di perpustakaan atau menghabiskan masa di makmal sekolah. Elaine, hidup kamu memang tidak seronok. Kenapa tidak sertai kami? Kadang-kadang, saya merasa sedikit kesepian apabila rakan-rakan berkata begitu. Tetapi saya mempunyai matlamat yang lebih besar. Dan sejujurnya, saya tidak kisah menghabiskan masa bersendirian. Saya seronok memupuk impian saya melalui buku dan eksperimen. Semasa tingkatan 3, saya menyertai pertandingan sains kebangsaan dan memenangi tempat pertama untuk penyelidikan saya mengenai mekanisme rawatan diabetes. Ketika menerima anugerah itu, saya yakin inilah jalan saya. Ibu bapa saya menitiskan air mata di majlis anugerah itu. Melangkah masuk ke University Copenhagen bukan mudah. Ia adalah salah satu institusi berprestij di Denmark, dan proses pembelajaran selama 6 tahun itu menjadikan persaingan sangat sengit. Namun, saya berjaya masuk dengan cemerlang dan sejak hari pertama, saya berlari mengejar impian saya. Kehidupan universiti jauh lebih sukar daripada sekolah menengah. Seringkali saya berada di makmal sehingga larut malam. Kimia organik, farmaseutik, biokimia, farmakokinetik, banyak sekali yang perlu dipelajari. Namun, saya menikmatinya. Saya teruja mempelajari perkara baharu setiap semester. Terutamanya, kuliah farmakologi yang saya ambil pada tahun ketiga kekal dalam ingatan. Profesor menjelaskan secara terperinci bagaimana ubat berfungsi dalam badan dan bagaimana struktur molekul menentukan fungsinya. Mendengar kuliah itu, saya semakin yakin, inilah kerja yang saya benar-benar ingin lakukan. Sepanjang 6 tahun, saya tidak pernah gagal mendapat tempat pertama dalam peperiksaan pertengahan semester atau akhir semester. Rakan-rakan seangkatan memanggil saya jenius, tetapi saya tahu bahawa saya bukan jenius. Saya hanya berusaha lebih keras daripada orang lain. Seringkali saya berada di perpustakaan sehingga jam 12 malam, dan banyak hari saya keluar ke makmal untuk melakukan penyelidikan pada hujung minggu. Apabila saya tamat pengajian, sudah tentu saya adalah pelajar terbaik dalam fakulti. Pada hari graduasi, ibu bapa saya menitiskan air mata bangga. Ayah memegang erat tangan saya dan berkata, "Elaine, ayah sangat bangga dengan kamu. Sekarang, kejarlah impian kamu. Ayah percaya kamu akan menjadi ahli farmasi yang hebat." Kata-kata itu masih jelas dalam ingatan saya. Selepas graduasi, saya menyertai sebuah syarikat farmaseutikal yang membangunkan ubat baharu untuk rawatan diabetes. Ia adalah salah satu syarikat terkemuka di Eropah. Ibu pejabatnya terletak di Copenhagen, dan ia mempunyai cawangan di Amerika Syarikat dan Jerman. Pada mulanya, saya bermula sebagai penyelidik biasa, tetapi dalam 2 tahun, saya dinaikkan pangkat menjadi penyelidik kanan dalam pasukan. Hasil penyelidikan saya telah diiktiraf. Saya mencadangkan idea untuk sistem penghantaran ubat baharu yang lebih berkesan dalam mengawal gula darah pesakit diabetes dan berjaya membuktikan keberkesanannya secara praktikal. Beberapa syarikat farmaseutikal di Amerika Syarikat menawarkan jawatan kepada saya. Sebuah syarikat di Boston menawarkan gaji 2 kali ganda dan sebuah syarikat di Frankfurt, Jerman, menjanjikan persekitaran penyelidikan yang lebih baik dan jawatan ketua pasukan. Namun, saya menolak semuanya. "Kenapa awak tolak? Syarat di sana jauh lebih baik," rakan-rakan sekerja bertanya. Tetapi saya tetap tegas. Saya tidak mahu bekerja hanya kerana wang. Saya suka Copenhagen ini, ia tanah air saya, dan ia adalah bandar yang saya cintai. Itu adalah kebenarannya. Saya memang menyukai Copenhagen. Kehidupan yang perlahan tetapi tenang, bandar yang mesra alam, senyuman mesra orang ramai, perjalanan ke tempat kerja dengan basikal setiap pagi, masa makan tengah hari duduk di bangku tepi terusan sambil makan sandwich, pemandangan matahari terbenam semasa pulang kerja pada waktu petang, semua ini sangat berharga bagi saya. Namun, sejujurnya, kehidupan saya yang kelihatan sempurna ini juga mempunyai kekosongan. Dalam realiti industri farmaseutikal yang menuntut kecekapan dan hasil yang melampau, semangat saya perlahan-lahan pudar, penyelidikan berterusan. Tetapi niat awal saya semakin tipis. Kadang-kadang, wajah pesakit yang saya lihat di hospital semasa kecil terlintas di fikiran. Kemana hilangnya impian saya untuk membuat ubat yang lebih baik dan murah untuk mereka yang menderita kerana ubat? Tanpa saya sedari, saya bekerja demi prestasi syarikat dan pengiktirafan daripada atasan.
Pada suatu malam musim sejuk di pertengahan usia 20-an, saya bersendirian di Makmal menyusun data. Pemandangan malam Copenhagen kelihatan dari tingkap. Ia indah, tetapi pada masa yang sama, saya merasa kesepian. Tiba-tiba, pemikiran ini muncul. Adakah saya benar-benar bahagia? Saya berjaya dan diiktiraf, tetapi ada sesuatu yang kosong di dalam hati saya. Pada suatu hari, ketika saya merenung, perubahan datang dalam hidup saya. Pada pagi Isnin, ada mesyuarat pasukan. Ketua pasukan membuat pengumuman. Semua, mulai hari ini, seorang penyelidik baharu akan menyertai pasukan kita. Dia datang dari cawangan Amerika Syarikat, jadi sila berikan kerjasama yang baik. Pintu bilik mesyuarat terbuka dan seorang lelaki masuk. Dia berbangsa Asia, berbadan sederhana dan memakai cermin mata. Dia memakai sut yang ringkas. Selamat pagi. Saya Kenji bin Abdullah. Saya datang dari cawangan Amerika Syarikat. Mohon tunjuk ajar. Suaranya tenang dan salamnya hormat. Namun, saya tidak terlalu menaruh minat padanya. Saya hanya berfikir bahawa seorang ahli pasukan baharu telah menyertai. Setelah mesyuarat tamat, saya segera kembali ke tempat duduk saya dan meneruskan kerja. Beberapa hari kemudian, ketua pasukan memanggil saya secara berasingan. Di tangannya, ada beberapa helai dokumen. Elin, cuba lihat CV Kenji ini. Saya mengambil CV itu dan membacanya. Lulusan University Michigan dan tertulis pelajar cemerlang. Saya terkejut. University Michigan adalah salah satu universiti terkemuka di Amerika. Pelajar cemerlang? Hebatnya. Betul kan? Tapi ada yang menarik. Kenji masuk sebagai pelajar tambahan. Dia awalnya dalam senarai menunggu, tapi seseorang menarik diri, jadi dia dapat masuk. Oh begitu. Mendengar kata-kata itu, saya berfikir dalam hati, walaupun pelajar cemerlang, dia akhirnya seorang yang rajin, dia bukan genius. Tidak seperti saya yang diterima terus dengan cemerlang, dia masuk secara kebetulan dan menjadi cemerlang dengan usaha keras. Apabila pemikiran itu muncul, sikap saya terhadap Kenji sedikit berubah. Dia 3 atau 4 tahun lebih tua daripada saya. Namun, saya adalah penyelidik senior manakala dia adalah penyelidik biasa. Seolah-olah ada rasa sombong yang mula tumbuh dalam diri saya. Beberapa hari kemudian, ada mesyuarat projek pasukan. Saya memimpin mesyuarat sebagai penyelidik kanan. Tiba masa untuk setiap orang membentangkan hasil eksperimen yang telah mereka lakukan. Kenji, bagaimana dengan eksperimen yang saya minta minggu lepas? Ya, Elin, eksperimen sudah selesai, tetapi hasilnya sedikit berbeza daripada yang dijangka. Bagaimana berbezanya? Kenji membuka dokumen dan mula menjelaskan. Saya meneliti dokumen itu dan menemui beberapa masalah. Kenji, bahagian data ini salah susun, sila buat semula. Dan penetapan pemboleh ubah ini juga tidak sesuai. Suara saya dingin. Saya tidak pernah berkata begitu kepada ahli pasukan lain, tetapi hanya kepada Kenji saya bercakap begitu. Baik, Elin. Saya akan cuba buat semula. Kenji menjawab begitu. Dia tidak merungut atau memberi alasan. Dia hanya berkata baik dan kembali ke tempat duduknya. Sambil melihatnya, saya berfikir dalam hati lagi. Memang rajin dan patuh, namun, seiring berjalannya waktu, saya mula mengenali Kenji dengan lebih baik. Dia sentiasa datang awal dan pulang lewat. Pada pukul 7 pagi dia sudah berada di Makmal, dan dia akan kekal di tempatnya sehingga selepas pukul 9 malam. Pada suatu malam, ketika saya bekerja lewat, kira-kira pukul 8 malam, hampir tiada orang di Makmal. Tetapi Kenji masih melakukan eksperimen di tempatnya. Kenji, awak masih bekerja? Ya, ada eksperimen yang perlu saya selesaikan malam ini. Awak tidak perlu bekerja selarut ini. Boleh buat esok kan? Tidak mengapa. Tinggal sedikit saja lagi. Saya menggelengkan kepala melihatnya. Saya fikir dia rajin, tetapi dia terlalu memaksakan diri. Tetapi pada masa yang sama, saya juga merasa sedikit malu. Saya merasakan saya telah memandang rendah kepadanya terlalu lama. Beberapa hari kemudian, salah seorang ahli pasukan bergelut dengan masalah pengiraan yang sukar. Saya sendiri melihatnya, dan ia bukan mudah. Pada masa itu, Kenji datang mendekat. Boleh saya bantu? Betul ke? Boleh tolong tengok ini? Kenji melihat masalah itu sebentar,
kemudian mula menulis langkah penyelesaian di papan putih. Formula matematik yang kompleks muncul satu persatu, dan akhirnya jawaban diperoleh. Saya terkejut melihat proses itu. Dia mempunyai keupayaan yang jauh lebih baik daripada yang saya sangka. Terima kasih, Kenji, ini sangat membantu. Sama-sama, boleh tanya bila-bila masa. Sejak hari itu, saya mula melihat Kenji dengan pandangan yang sedikit berbeza. Dia bukan sekadar pekerja keras yang biasa. Dia mempunyai kemahiran yang mantap, dibina dengan ketekunan dan pengalaman. Namun, saya masih tidak melihatnya sebagai seorang lelaki. Dia hanyalah rakan sekerja yang berkebolehan. Tetapi ada satu perkara yang saya hargai. Kenji tidak pernah menonjolkan diri. Dia tidak terlalu lantang menyuarakan pendapatnya dalam mesyuarat pasukan, dan dia tidak cuba mempamerkan tindakannya. Dia lebih suka menyokong pasukan secara senyap dari belakang. Suatu hari, projek pasukan berjaya diselesaikan. Rakan-rakan sekerja tidak lokek pujian, dan ahli pasukan bercakap tentang berapa banyak sumbangan yang telah mereka berikan. Tetapi Kenji diam. Tiada siapa yang tahu berapa banyak eksperimen tambahan yang dia lakukan di belakang tabir, berapa banyak data yang dia susun. Saya tahu itu. Jadi, selepas mesyuarat, saya berkata kepadanya secara pribadi, Kenji, terima kasih banyak atas usaha keras awak dalam projek ini. Kalau tiada awak, projek ini tidak akan selesai secepat ini. Terima kasih, Ellen. Tetapi ini adalah usaha seluruh pasukan. Dia tersenyum sambil berkata begitu. Senyuman yang merendah diri. Pada saat itu, saya merasakan bahawa lelaki ini benar-benar istimewa. Seseorang yang hanya fokus pada kerja itu sendiri tanpa menonjolkan diri. Namun, masih ada tembok di dalam hati saya. Kenji adalah rakan sekerja yang baik, tetapi tidak lebih dari itu. Begitulah, beberapa bulan berlalu. Pasukan kami sedang melakukan penyelidikan rawatan diabetes. Matlamatnya adalah untuk membangunkan ubat baharu yang lebih berkesan dan kurang kesan sampingan daripada ubat sedia ada. Di tengah-tengah penyelidikan itu, kami membuat penemuan penting. Sudah diketahui bahawa sebilangan besar pesakit diabetes juga mengalami obesiti. Tetapi kami mendapati bahawa sebatian yang kami kaji bukan sahaja berkesan dalam mengawal gula darah, tetapi juga dalam mengurangkan berat badan. Ini adalah penemuan yang berpotensi menjadi kejayaan besar. Seluruh syarikat teruja. Mesyuarat lembaga pengarah dipanggil, dan pasukan kami ditetapkan sebagai projek keutamaan utama. Bajet juga meningkat dengan ketara, dan kaki tangan sokongan ditambah. Saya, sebagai penyelidik kanan, bertanggungjawab untuk mengendalikan projek ini. Beberapa minggu pertama berjalan lancar. Hasil eksperimen sentiasa positif dan semua orang teruja. Tetapi kemudian, masalah timbul. Terdapat satu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam struktur kimia utama. Kami perlu mendedahkan mekanisme yang tepat mengapa sebatian itu berkesan dalam merawat obesiti. Hanya dengan cara itu, kami dapat mengembangkannya menjadi ubat yang lebih berkesan. Namun, tidak kira berapa banyak eksperimen yang kami lakukan, tiada jawapan yang ditemui. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu. Masih tiada kemajuan, pihak pengurusan syarikat mula memberikan tekanan. Terdapat mesyuarat laporan pertengahan, dan salah seorang pengarah bertanya dengan tajam, Ellen, bila awak akan menemui mekanisme utama itu? Sudah lebih 2 bulan, tetapi tiada kemajuan sama sekali. Kami berusaha sedaya upaya. Beri kami sedikit masa lagi. Berapa banyak masa yang awak fikir kita ada? Awak tahu kan syarikat pesaing juga sedang melakukan pelbagai penyelidikan. Jika kita lambat, semuanya akan sia-sia. Pada saat mendengar kata-kata itu, hati saya terkejut. Saya tahu betul bahawa masa semakin suntuk, tetapi tidak kira berapa banyak usaha yang saya lakukan, tiada jawapan yang ditemui. Tekanan mula memuncak. Saya tidak dapat tidur malam, dan selera makan saya menurun. Apabila bangun pada waktu pagi, kepala saya terasa berat dan saya merasa letih sepanjang hari. Pada suatu hari, saya dijangkiti selesema. Suhu badan saya naik sehingga 38 darjah Celcius. Tetapi saya tidak berehat di rumah, sebaliknya pergi bekerja. Saya tidak boleh berehat. Jika saya, penyelidik kanan, tidak ada, projek itu akan lebih tertunda. Ellen, awak nampak tidak sihat. Awak okey ke?
Rakan-rakan sekerja bertanya dengan risau, tetapi saya menjawab bahawa saya baik-baik saja. Suasana pasukan juga mula berubah. Pada mulanya, semua orang bersemangat, tetapi seiring berjalannya waktu, saya melihat mereka menjadi letih. Kebanyakan ahli pasukan ingin menunjukkan hasil yang ketara untuk menarik perhatian atasan. Suasana semasa mesyuarat juga berbeza. Jika seseorang mengemukakan idea, orang lain akan mendakwa bahawa mereka yang mengembangkannya. Suasana perebutan pujian berlaku, tetapi Kenji berbeza. Dia masih melakukan tugasnya dengan senyap. Dia tidak terlalu lantang menyuarakan pendapatnya dalam mesyuarat dan dia tidak cuba menonjolkan tindakannya. Suatu hari, saya melihat Kenji bekerja pada hujung minggu juga. Ia adalah petang Sabtu dan lampu makmal menyala. Apabila saya masuk, Kenji bersendirian melakukan eksperimen. Kenji, kenapa awak datang pada hujung minggu? Ada eksperimen tambahan yang perlu saya lakukan. Saya ada banyak kerja pada hari biasa, jadi saya fikir lebih baik lakukannya pada hujung minggu. Awak tidak terlalu memaksakan diri ke? Tidak mengapa. Jika penyelidikan ini berjaya, ia akan membantu ramai pesakit. Pada saat mendengar kata-kata itu, hati saya tersentuh. Ketika ahli pasukan lain merebutkan kejayaan diri, Kenji pula memikirkan tentang pesakit. Sama seperti semangat yang saya miliki ketika mula-mula menceburi bidang farmasi. Sejak hari itu, saya mula melihat Kenji dengan pandangan yang berbeza. Dia bukan sekadar seorang yang tekun. Dia adalah seseorang yang benar-benar prihatin terhadap pesakit. Namun, penyelidikan masih menemui jalan buntu. 3 bulan berlalu, 4 bulan berlalu. Suara skeptikal dalam syarikat semakin kuat. Suatu hari, ketua pasukan memanggil saya secara berasingan. Ellen, maaf, ada berita buruk. Berita apa? Lembaga pengarah telah membuat keputusan. Jika tiada kemajuan yang ketara dalam tempoh 6 bulan, projek ini akan dihentikan sementara. Pada saat mendengar kata-kata itu, kepala saya menjadi kosong. 6 bulan, itu terlalu. Saya juga kesal, tetapi tidak ada pilihan. Tekanan daripada pemegang saham sangat kuat. Mereka tidak boleh terus membelanjakan bajet tanpa hasil. Saya berputus asa. Tetapi saya tidak boleh menyerah. Wajah pesakit yang saya lihat di hospital semasa kecil terlintas di fikiran. Mereka yang menderita kerana ubat, orang-orang yang saya ingin bantu. Saya tidak boleh melanggar janji saya kepada mereka. Saya melekat pada penyelidikan dengan lebih gigih. Saya berada di makmal siang dan malam. Hampir tiada hari saya pulang ke rumah. Saya tidur hanya 3 hingga 4 jam sehari dan menghabiskan sisa masa untuk penyelidikan. Saya dapat merasakan badan saya perlahan-lahan runtuh. Pening kepala kerap berlaku dan tangan saya menggigil. Saya juga tidak dapat makan dengan betul. Tetapi saya tidak boleh berhenti. Pada suatu malam yang lewat, saya duduk bersendirian di bilik rehat. Sambil minum kopi, saya merenung hati yang kosong. Pemandangan malam Copenhagen kelihatan dari tingkap. Ia indah, tetapi hati saya gelap. Pada masa itu, pintu terbuka dan seseorang masuk. Itu Kenji. Ellen, awak masih di sini? Ya, ingat nak berehat sebentar. Kenji duduk berhati-hati di hadapan saya. Senyap seketika, saya hanya menatap cawan kopi. Kemudian Kenji membuka mulut perlahan-lahan. Ellen, tekanan awak mesti sangat kuat kan? Saya mengangguk. Tidak dapat berkata apa-apa. Kerana tekak saya terasa tercekik. Saya percaya Ellen adalah penyelidik terbaik. Masalah sukar ini pasti akan dapat diselesaikan. Pada saat mendengar kata-kata itu, sesuatu runtuh dalam diri saya. Air mata yang tidak pernah saya tunjukkan kepada sesiapa mengalir deras. Tanpa saya sedar, saya menangis. Maafkan saya. Saya tidak tahu kenapa saya begini. Tidak mengapa. Menangislah jika awak mahu. Ellen sudah menahan banyak penderitaan selama ini, bukan? Kenji memberikan tisu kepada saya secara senyap. Saya menangis seketika. Semua tekanan dan beban yang terkumpul selama ini membuat keluar serentak. Kenji duduk di sebelah saya tanpa berkata apa-apa. Apabila tangisan saya reda sedikit, Kenji berkata lagi. Ellen, jangan pikul semuanya sendirian. Kami ada, bukan? Seluruh pasukan akan membantu. Terima kasih, Kenji. Dan jangan terlalu memaksakan diri. Jika Ellen rebah, projek ini akan benar-benar tamat. Tolong jaga diri baik-baik.
Saya menatap Kenji. Matanya penuh dengan kerisauan yang tulus. Pada saat itu, saya merasakan bahwa lelaki ini benar-benar risaukan saya. Bukan sebagai rakan sekerja, tetapi sebagai seorang manusia. Saya bangun dan memeluk Kenji erat-erat. Terima kasih Kenji. Terima kasih banyak. Sama-sama, Elin. Saya sentiasa bersedia untuk membantu. Pada malam itu, dalam perjalanan pulang ke rumah, saya merasakan hati saya sedikit lapang. Saya tidak bersendirian. Keesokan harinya, apabila saya datang bekerja, terdapat vitamin C di atas meja saya. Bersama dengan nota kecil yang tertulis jaga diri baik-baik. Melihat tulisan tangan itu, ia adalah tulisan Kenji. Beberapa hari kemudian, terdapat suplemen nutrisi wanita di atas meja. Kali ini juga ada nota. Saya dengar ini bagus untuk meningkatkan imuniti, jadi saya sediakan. Saya sebenarnya seorang yang cerewet tentang obat. Kerana saya belajar farmasi, saya akan memeriksa bahan-bahannya dengan teliti dan tidak akan mengambilnya jika tidak perlu. Namun, hanya suplemen nutrisi yang diletakkan oleh Kenji, saya terima tanpa rasa ragu. Kerana saya merasakan ketulusannya. Kami tidak pernah menyatakan secara langsung antara satu sama lain. Tetapi selepas kejadian di bilik rehat itu, saya mula melihat Kenji dengan pandangan yang berbeza. Dan saya juga tahu bahawa Kenji juga menganggap saya istimewa. Setiap kali kami bertemu di makmal, kami akan membalas senyuman. Walaupun tidak banyak kata, banyak yang terkandung dalam senyuman itu. Kami tertarik antara satu sama lain. Penyelidikan terus menemui jalan buntu selama lebih setahun. Suara skeptikal dalam syarikat semakin kuat. Kabar angin juga mula tersebar. Projek pasukan Elin akhirnya akan gagal ke? Mungkin. Sudah lebih setahun, tetapi tiada jawapan yang ditemui. Kabar angin seperti itu sampai ke telinga saya. Tekanan daripada pemegang saham juga semakin sengit. Setiap kali laporan prestasi suku tahunan, terdapat kritikan berterusan dalam mesyuarat lembaga pengarah. Akhirnya, keputusan muktamad dibuat oleh lembaga pengarah syarikat. Ketua pasukan memanggil mesyuarat umum. Semua, saya kesal tetapi ada pengumuman. Lembaga pengarah telah membuat keputusan. Jika tiada kemajuan yang ketara dalam tempoh 6 bulan, projek ini akan dihentikan sementara. Bilik mesyuarat senyap. Semua orang kelihatan terkejut. Apa maksudnya? Penyelidikan yang kami lakukan selama lebih setahun akan dihentikan begitu saja? Salah seorang ahli pasukan membantah, tetapi ketua pasukan menggelengkan kepala. Saya juga tidak boleh berbuat apa-apa. Ini keputusan pemegang saham. Mereka tidak boleh terus membelanjakan bajet tanpa hasil. Saya berputus asa. Tetapi saya tidak boleh menyerah. Setelah mesyuarat tamat, saya mengumpulkan ahli pasukan. Semua, janganlah kita menyerah. Kita masih ada 6 bulan. Kita pasti boleh menyelesaikannya. Namun, reaksi ahli pasukan acuh tak acuh. Ramai yang sudah menyerah kalah dalam hati mereka. Apabila 3 bulan berlalu, suasana pasukan telah berubah sepenuhnya. Ahli pasukan sudah berputus asa. Mereka hanya duduk di tempat mereka dan tidak berusaha lagi. Ada kabar angin bahawa seorang penyelidik sudah menghantar resume ke syarikat lain. Ada juga yang berkata mereka sedang mencari untuk berpindah ke pasukan lain dalam syarikat. Hanya saya seorang yang berjuang dalam kesendirian. Ia adalah suatu malam musim sejuk pada bulan Disember. Musim sejuk di Copenhagen sangat sejuk dan gelap. Matahari terbenam pada pukul 4 petang dan jalan-jalan menjadi sunyi pada pukul 8 malam. Pada hari itu, saya masih bersendirian di makmal. Rakan-rakan sekerja yang lain, semuanya pulang pada pukul 6 petang dan Kenji juga mengambil cuti pada hari itu. Dia berkata dia akan bercuti selama 2 hari. Makmal sunyi, hanya bunyi mesin yang beroperasi kedengaran. Saya melihat data dan kembali merenung, apa sebenarnya masalahnya? Mengapa tiada jawapan yang ditemui? Kepala saya berdenyut-denyut. Pandangan saya kabur, tetapi saya terus melakukan eksperimen. Saya tidak boleh berhenti, jangan rebah sekarang. Saya tidak boleh menyerah. Saya memaksakan diri. Satu tangan saya menekan meja, dan satu tangan lagi memegang alat eksperimen. Tiba-tiba, kaki saya hilang kekuatan. Dunia terasa berputar-putar, alat itu terlepas dari tangan saya, dan saya turut rebah ke lantai. Pada saat kesedaran saya pudar, saya masih berfikir, jangan, bukan sekarang.
Saya perlu bangun, tetapi badan saya tidak mendengar arahan. Pandangan saya semakin gelap. Berapa lama masa berlalu? Saya mendengar suara seseorang memanggil nama saya. Alan. Alan. Suara itu jelas. Seseorang menggoncang bahu saya. Elin, sedar Elin. Saya cuba membuka mata. Wajahnya kelihatan samar-samar. Itu Kenji. Kenji? Elin. Tunggu sebentar. Saya sudah panggil ambulans. Dan saya hilang kesedaran lagi. Apabila saya sedar semula, saya terbaring di katil hospital di Copenhagen. Shilling putih yang tinggi dan bau disinfektan. Apabila saya membuka mata, orang pertama yang saya lihat bukanlah dokter. Itu Kenji. Dia duduk di kerusi di sebelah katil, matanya merah. Nampaknya dia tidak tidur semalaman. Elin, awak sudah sedar? Kenji, ini hospital ke? Hospital besar Copenhagen. Macam mana awak ditemui? Syukurlah awak baik-baik saja. Saya perlahan-lahan mengimbas kembali. Saya ingat saya rebah di Makmal, tetapi saya tidak begitu pasti sebabnya. Berapa lama saya di hospital? Semalaman. Doktor kata awak terlalu letih dan kekurangan nutrisi. Doktor menyuruh awak berehat beberapa hari. Saya cuba bangun, tetapi saya merasa pening. Kenji perlahan-lahan menopang bahu saya. Perlahan-lahan. Jangan paksa diri. Syarikat, penyelidikan. Pada masa itu, ekspresi Kenji sedikit berubah. Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi, Elin, sebenarnya ada sesuatu yang perlu saya beritahu. Apa dia? Kenji terdiam sebentar, kemudian membuka mulut perlahan-lahan. Malam kemarin, saya dah selesaikan masalah itu. Saya tidak dapat mempercayai kata-kata Kenji. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh seluruh pasukan selama lebih setahun, dia selesaikan? Apa maksud awak? Kenji mengeluarkan sebuah buku nota dari bagnya. Ia adalah buku nota tebal, penuh dengan formula pengiraan dan struktur kimia. Malam sebelum cuti, saya terbaring di katil, dan tiba-tiba penyelesaiannya muncul. Saya tidak dapat tidur, jadi saya bangun dan mula mengira. Saya mengambil buku nota itu. Apabila saya membuka halaman pertama, tertulis masa 20:15 pagi. Awak mulakan dari situ? Saya mengira sepanjang malam, dan jawabannya ditemui pada tengah hari keesokan harinya. Tetapi saya tidak yakin. Saya fikir mungkin saya tersilap, atau pengiraan saya salah. Saya meneliti penyelesaian Kenji, dan ia sempurna. Dia telah menemui satu pemboleh ubah yang kami terlepas pandang. Metabolit yang terbentuk apabila bahagian tertentu sebatian berubah dalam badan. Itulah kunci kepada kesan penurunan berat badan. Ini benar-benar? Ya, tetapi saya tidak yakin. Jadi saya mengesahkannya beberapa kali. Saya memeriksa semula semua pemboleh ubah dan mengulangi pengiraan lebih 5 kali. Saya tidak mahu mengecewakan semua orang. Sebab itu awak ambil cuti? Ya. Saya melakukan kerja pengesahan bersendirian di rumah selama 2 hari. Dan petang semalam, saya mula yakin. Saya pergi ke syarikat untuk memberitahu Elin, tetapi lampu Makmal menyala, jadi saya masuk dan mendapati Elin terbaring di lantai. Saya sangat terkejut. Air mata saya mengalir. Saya tidak percaya bahawa Kenji telah menyelesaikan masalah yang saya fikirkan selama setahun dalam semalam. Dan pada saat itu, dialah yang menemui saya. Terima kasih, Kenji. Terima kasih banyak. Kalau tiada Kenji, sama-sama. Sekarang awak tidak perlu tertekan lagi. Elin sudah berusaha cukup keras. Pada masa itu, doktor masuk. Dia berkata dia akan memeriksa keadaan saya. Awak perlu berehat sekurang-kurangnya seminggu. Awak terlalu letih. Jika awak terus memaksakan diri begini, masalah yang lebih besar mungkin berlaku. Namun, saya membantah doktor. Doktor, saya perlu berehat sehari lagi dan kemudian segera pergi ke syarikat. Ini projek yang sangat penting. Tidak boleh sama sekali. Sekurang-kurangnya 3 hari. Tolong, doktor. Ini benar-benar penting. Doktor, kelihatan keberatan, tetapi akhirnya membenarkan dengan syarat. Dengan syarat, saya akan minum ubat dengan baik dan tidak memaksakan diri. Keesokan harinya, saya pergi ke syarikat bersama Kenji. Badan saya masih terasa berat, tetapi hati saya ringan. Saya teruja dengan pemikiran bahawa saya akhirnya menemui jawabannya. Saya memanggil mesyuarat pasukan.
Semua orang menatap saya dengan ekspresi terkejut. Ellen, awak dah boleh keluar. Bukan sepatutnya awak di hospital? Tidak mengapa. Ada sesuatu yang perlu saya beritahu semua. Kenji berdiri di hadapan papan hitam, dan dia mula menjelaskan penyelesaian yang dia temui. Pada mulanya, ahli pasukan kelihatan separuh percaya. Tetapi semakin mereka mendengar penjelasan, ekspresi mereka berubah. Kita boleh lakukannya dengan cara ini. Kita perlu menganalisis struktur sebatian dan mendedahkan bagaimana ia bertindak balas dengan sel lemak. Apabila penjelasan Kenji tamat, senyap seketika. Kemudian ketua pasukan perlahan-lahan mula bertepuk tangan. Ahli pasukan lain turut serta bertepuk tangan. Saya juga bertepuk tangan, sambil menahan air mata. Memang hebat, Kenji. Sesuatu yang kita tidak dapat temui selama lebih setahun. Seorang ahli pasukan berkata dengan teruja. Kenji merendah diri dan menundukkan kepalanya. Tidak, saya tidak melakukannya sendirian. Ini mungkin kerana data yang terkumpul oleh seluruh pasukan selama setahun yang lalu. Projek itu kemudiannya berjalan dengan pantas. Berkat penyelesaian Kenji, semuanya berjalan lancar. Hasil eksperimen sentiasa positif. Dan dalam 3 bulan, kami mendedahkan sepenuhnya mekanisme utama. 6 bulan kemudian, kami berjaya membangunkan ubat baharu. Kesan yang menakjubkan juga ditunjukkan dalam eksperimen haiwan. Kawalan gula darah serta kesan penurunan berat badan adalah pasti. Kesan sampingan juga jauh lebih sedikit daripada ubat sedia ada. Syarikat itu mencapai kejayaan besar. Harga saham melonjak dan media menunjukkan minat yang besar. Pertanyaan pemindahan teknologi daripada syarikat farmaseutical global membanjiri. Kami juga menerima rancangan pampasan yang mengiktiraf usaha kami oleh lembaga pengarah. Saya sudah tentu menyangka Kenji akan menjadi hero, kerana dialah yang menyelesaikan masalah itu. Tetapi Kenji berbeza. Kejayaan ini adalah usaha seluruh pasukan. Ini mungkin kerana semua orang berfikir bersama selama lebih setahun. Saya hanya menyatukan satu kepingan teka-teki terakhir. Kenji tidak pernah menonjolkan diri sehingga akhir. Dia mengaitkan semua usaha kepada seluruh pasukan. Saya sangat terharu dengan sikap Kenji itu. Selepas mesyuarat tamat, saya memanggil Kenji secara berasingan. Kenji, kenapa awak berkata begitu? Kejayaan ini adalah disebabkan awak, bukan? Tidak, Ellen. Ini benar-benar usaha seluruh pasukan. Walau sebanyak mana pun idea yang saya ada, ia tidak akan mungkin berlaku jika tiada data yang terkumpul selama setahun yang lalu. Dan Ellen tidak menyerah sehingga awak rebah. Semangat itu juga mempengaruhi saya. Jika Ellen tidak ada, saya juga tidak akan mencari jawapan dengan begitu bersungguh-sungguh. Saya menatap Kenji. Saya dapat merasakan kerendahan hati dan rasa tanggung jawab yang menjadi ciri khas orang Malaysia. Hati yang tidak menonjolkan diri dan memikirkan seluruh pasukan. Saya sangat menyukai sikap Kenji itu. Selepas projek tamat, saya menghubungi Kenji secara peribadi. Kenji, awak ada masa? Boleh kita makan malam bersama? Tentu, Ellen. Kami bertemu di sebuah restoran yang tenang di pusat bandar Copenhagen. Ia adalah meja yang menghadap terusan Nyhavn. Bangunan berwarna-warni yang memantul di air kelihatan indah. Kami duduk berhadapan di meja yang diterangi lilin. Kenji, terima kasih banyak untuk masa itu. Kalau tiada Kenji, projek ini pasti akan gagal. Saya pula banyak belajar daripada Ellen. Saya merasakan banyak perkara melihat semangat dan dedikasi Ellen. Saya terdiam seketika. Tetapi saya mengumpulkan keberanian, kerana saya fikir sudah tiba masanya untuk saya menyatakan perasaan saya. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Kenji. Sila katakan. Saya menarik nafas dalam-dalam. Jantung saya berdegup kencang. Saya sukakan Kenji, bukan sebagai rakan sekerja, tetapi sebagai seorang lelaki. Kenji menunjukkan ekspresi terkejut. Dia terdiam seketika, tetapi kemudian tersenyum cerah. Saya juga sukakan Ellen. Sudah lama. Sejak saya pertama kali datang ke Copenhagen, saya sudah tertarik dengan Ellen. Betul ke? Ya, betul. Tapi Ellen seorang yang sangat hebat, jadi saya tidak berani meluahkan kata-kata. Malam itu, kami menjadi pasangan kekasih. Kami keluar dari restoran dan berjalan di sepanjang terusan Nyhavn sambil berpegangan tangan. Ia adalah malam musim sejuk yang sejuk di Copenhagen,
tetapi hati saya terasa hangat. Percintaan dengan Kenji sangat membahagiakan. Kami pergi bekerja bersama-sama dengan basikal setiap pagi. Pada hujung minggu, kami menjelajahi pelbagai tempat di Copenhagen. Kami berkencan di Taman Tivoli, berjalan-jalan di Stroget, dan juga pergi ke Istana Kronborg bersama-sama. Kenji banyak bercerita tentang budaya Malaysia kepada saya. Malaysia memang pantas, sangat berbeza dengan Denmark. Bagaimana bezanya? Semuanya pantas. Penghantaran cepat, orang ramai bergerak pantas. Di LRT pun, semua orang tergesa-gesa. Pada mulanya, saya menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri. Kenapa? Saya dibesarkan di Malaysia, jadi itu adalah perkara biasa. Tetapi apabila saya pergi ke Amerika, semuanya perlahan. Bas tidak kerap datang, dan penghantaran mengambil masa lebih dari sejam. Pada masa itu, barulah saya sedar betapa pantasnya Malaysia. Saya ketawa mendengar ceritanya. Bagi saya yang mencintai estetika hidup perlahan, itu adalah dunia yang tidak dapat dibayangkan. Bukan kesusah hidup sepantas itu, pada mulanya begitu. Tetapi apabila sudah biasa, ia selesa. Apa sahaja yang diperlukan akan diselesaikan dengan segera. Di syarikat, saya terus dinaikkan pangkat. Saya menerima tawaran untuk jawatan ketua pasukan sebagai pengiktirafan atas sumbangan saya dalam pembangunan Ubat Baharu. Gaji saya juga meningkat dengan ketara dan kedudukan saya dalam syarikat menjadi kukuh. Namun, saya mula berfikir, patutkah saya terus berada di sini? Sekarang saya berada di puncak kejayaan, saya merasa ingin memulakan kehidupan baharu. Pada suatu petang Jumaat, saya minum wain bersama Kenji di rumah saya. Pemandangan matahari terbenam Copenhagen kelihatan dari tingkap. Saya mula berkata perlahan-lahan, "Kenji, saya rasa saya nak berhenti kerja." Tiba-tiba, "Kenapa? Awak sedang berjaya sekarang, kan? Sebab itu, saya ingin pergi ketika saya dihargai. Sekarang ini, seperti puncak karier saya. Jika saya teruskan di sini, saya rasa ia akan menurun." Kenji berfikir sebentar, kemudian mengangguk. Jika itu yang Ellen mahu, saya setuju. Tapi, apa yang Ellen akan buat selepas berhenti? Saya ingin mengambil cuti sabatikal dan belajar perkara baharu. Saya terlalu banyak bekerja selama ini. Itu idea yang bagus. Saya teragak-agak seketika sebelum berkata. Selepas itu, saya ingin pergi ke Malaysia. Malaysia? Kenji menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, itu tanah air Kenji, kan? Saya ingin belajar dan mengalami perkara baharu di sana. Jika Kenji okey. Kenji terdiam seketika. Kemudian dia ketawa riang. Betul ke? Nak pergi Malaysia? Ya, bersama-sama. Kenji tidak mahu bekerja di Malaysia ke? Ada cawangan di Amerika, tapi ada juga di Malaysia. Kan? Tentu saja. Ia tanah air saya. Ibu bapa saya juga ada di sana. Tapi saya risau Ellen susah nak sesuaikan diri. Semuanya sangat pantas. Tidak mengapa. Ini cabaran baharu, kan? Saya rasa semuanya akan baik-baik saja jika Kenji ada. Jadi, kami membuat keputusan. Saya memohon cuti sabatikal di syarikat, dan Kenji juga memohon pertukaran ke cawangan Malaysia. Syarikat meluluskan dengan senang hati. 3 bulan kemudian, kami meninggalkan Copenhagen dan menaiki penerbangan ke Kuala Lumpur. Di lapangan terbang, kami mengucapkan selamat tinggal kepada ibu bapa saya, Ellen. Selalu hubungi kami. Ya, Mama, saya akan selalu hubungi. Kenji, jaga anak perempuan kami baik-baik. Ayah saya memegang erat tangan Kenji dan berkata, "Jangan risau, saya akan jaga dia dengan baik." Perasaan ketika kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, clear. Setelah penerbangan selama 11 jam tidak dapat saya lupakan. Lapangan terbang itu sangat besar dan moden. Ia seperti 2 kali ganda saiz lapangan terbang Copenhagen. Orang ramai berjalan pantas, dan semuanya bergerak dengan cekap. Kenji, sini memang besar, kan? Dan orang ramai berjalan sangat pantas. Saya dah cakapkan, Malaysia pantas. Di lapangan terbang pun begini, di Bandar Kuala Lumpur lagilah. Proses imigresen juga berbeza. Sistem automatik yang canggih membolehkan kami melepasi dengan cepat. Mencari bagasi juga pantas. Di Copenhagen, bagasi mengambil masa 30 minit untuk keluar,
tetapi di sini ia keluar dalam 10 menit. Ibu bapa Kenji sudah menunggu di sana. Puan Aminah menyambut dengan senyuman hangat, dan Enci Abdullah juga tersenyum ramah. "Mak, Ayah, dah lama tak jumpa." Kenji menyapa, dan dia memperkenalkan saya. "Ini Elin yang saya ceritakan." Puan Aminah memegang erat tangan saya. "Elin, selamat datang. Jaga Kenji kami baik-baik ya." "Tidak, Puan Aminah. Saya pula yang mohon tunjuk ajar." Dalam perjalanan dari lapangan terbang ke Kuala Lumpur, pemandangan yang saya lihat dari tingkap kereta sangat menakjubkan. Bangunan pencakar langit berderet dan jalan raya luas serta tersusun rapi. Kereta juga bergerak pantas. Ibu bapa Kenji tinggal di Kuala Lumpur, di sebuah kondominium bertingkat tinggi yang sangat berbeza daripada rumah-rumah di Copenhagen. Ia adalah bentuk kehidupan di mana banyak keluarga berkumpul di bangunan tinggi. Pada mulanya, saya tidak biasa. Namun, ibu bapa mertua saya menyambut saya dengan hangat. Walaupun saya orang asing yang mereka pertama kali jumpa, mereka melayan saya seperti anak perempuan sendiri. "Elin, awak mesti lapar, kan? Boleh makan makanan Malaysia?" "Ya, Puan Aminah. Saya suka makanan Malaysia." Puan Aminah pergi ke dapur dan menyediakan makanan. Nasi lemak, laksa, satai, rendang, dan pelbagai lauk pauk lain, meja penuh dengan makanan. Sambil makan, Puan Aminah mengajar saya bahasa Melayu. "Ini nasi lemak." "Nasi lemak. Nasi lemak. Pandai. Ini rendang. Rendang. Rendang." Puan Aminah terus tersenyum melihat saya meniru bahasa Melayu seolah-olah ia lucu. Kehidupan di Kuala Lumpur memang sangat berbeza. Semuanya pantas dan mudah. Pada malam pertama, Kenji dan saya berjalan-jalan di sekitar rumah. Sudah pukul 11 malam, tetapi jalan raya terang dan ramai orang. "Kenji, malam-malam pun ramai orang macam ni ke?" "Ya, budaya malam di Malaysia memang meriah. Banyak kedai buka 24 jam. Betul ke? Nak pergi kedai serbaneka tak?" Kami pergi ke kedai serbaneka berdekatan. Terdapat tanda buka 24 jam terpampang. Apabila masuk ke dalam, semuanya menakjubkan. Pek makanan yang disusun mengikut jenis, pelbagai minuman, makanan ringan, ais krim, ia tidak dapat dibandingkan dengan kedai runcit kecil di Copenhagen. Sini memang besar, kan? Dan ada semuanya. Kedai serbaneka macam ni dah kira biasa. Pasar raya lagi besar. Beberapa hari kemudian, Kenji mula pergi bekerja. Syarikatnya terletak berhampiran dengan kawasan kediaman kami di Kuala Lumpur. Saya menghabiskan masa di rumah dengan belajar bahasa Melayu. Puan Aminah kerap datang dan mengajar saya cara membuat makanan Malaysia. Cara memasak nasi lemak, cara membuat laksa, cara membumbui rendang. Saya belajar satu persatu. Pada suatu petang, saya merasa lapar dan memutuskan untuk memesan makanan melalui perkhidmatan penghantaran. Kenji menunjukkan aplikasinya. "Boleh pesan di sini. Pilih makanan yang nak, masukkan alamat, dan bayar. Itu saja. Berapa lama ambil masa?" "Kebanyakannya sampai dalam 30 menit. 30 menit. Betul ke?" "Ya. Kalau cepat, 20 menit pun boleh sampai." Saya tidak dapat mempercayainya. Di Copenhagen, jika saya memesan makanan, saya perlu menunggu sejam setengah. Makanan benar-benar tiba dalam masa kurang dari 30 menit. Saya perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia. Malah, lebih daripada menyesuaikan diri, saya mula merasa selesa. Apa sahaja yang diperlukan diselesaikan dengan segera. LRT datang setiap beberapa menit dan bas juga kerap lalu. Dan kurang dari 9 bulan selepas tiba di Malaysia, saya mengetahui satu fakta yang menakjubkan. Haid saya lambat. Jadi saya membeli alat ujian kehamilan di farmasi dan 2 jalur muncul. "Saya hamil. Kenji, saya hamil." Kenji menatap saya dengan ekspresi tidak percaya. Kemudian dia tiba-tiba memeluk saya erat-erat. "Betul ke? Betul ke?" "Ya. Sudah disahkan di hospital. 6 minggu." Kami menitiskan air mata kegembiraan dan kami segera memulakan persiapan perkahwinan. Kami memutuskan untuk mengadakan majlis perkahwinan yang ringkas tetapi hangat. Apabila saya memberitahu ibu bapa Kenji, Puan Aminah sangat gembira. "Elin, tahniah. Kami akan dapat cucu." "Terima kasih, Puan Aminah." Sebulan kemudian,
Kami mengadakan majlis perkahwinan di sebuah dewan perkahwinan di Kuala Lumpur. Ibu bapa saya juga datang dari Denmark. Walaupun majlis perkahwinan kecil, ia hangat. Selepas berkahwin, saya membuat keputusan. Saya akan membatalkan sepenuhnya rancangan saya untuk kembali ke Denmark. Saya ingin membesarkan anak perempuan saya di Malaysia. Bersama Kenji dan bersama ibu bapa Kenji, saya ingin membesarkan anak kami. Elin, awak betul-betul nak tinggal di Malaysia. Tak rindu tanah air ke? Puan Aminah bertanya dengan risau. Ya, Puan Aminah. Sini bagus. Dan saya nak besarkan anak saya di sini. Belajar bahasa Melayu dan budaya Malaysia. Terima kasih. Kami akan banyak membantu. Begitulah, saya menetap di Malaysia. 5 tahun berlalu. Kami telah menetap sepenuhnya di Kuala Lumpur. Kenji bekerja sebagai penyelidik kanan di sebuah syarikat farmaseutikal berhampiran Kuala Lumpur. Dan saya bekerja sebagai perunding penyelidikan bebas sambil membesarkan anak perempuan kami, Hana. Hana membesar dengan sihat. Dia adalah anak perempuan yang kamel yang bertutur dalam kedua-dua bahasa, Denmark dan Melayu. Hana, yang kini berusia 5 tahun, bersekolah di Tadika. Kehidupan di Kuala Lumpur selesa. Terdapat taman besar berdekatan, dan kemudahan awam juga bagus. Pasar raya, hospital, bank, semuanya berdekatan. Namun, pada suatu hari, saya tiba-tiba merindui Copenhagen. Udara yang segar, kehidupan yang tenang, zaman saya pergi bekerja dengan basikal. Rasanya seperti saya telah berlari tanpa henti selama 5 tahun. Malaysia memang selesa, tetapi saya merasakan semuanya bergerak terlalu pantas. Orang ramai sentiasa sibuk bergerak, dan semuanya berpusatkan kecekapan. Tiba-tiba, saya merindui kepantasan Copenhagen. Pada suatu petang hujung minggu, saya berkata kepada Kenji, "Kenji, saya nak pergi Copenhagen sekejap." Copenhagen? Tiba-tiba? Ya, saya sangat rindu tanah air. Saya nak tinggal di sana kira-kira 3 bulan. Malaysia memang bagus, tapi kadang-kadang saya rindu kehidupan yang perlahan. Sini semuanya terlalu pantas, kan? Kenji menunjukkan ekspresi sedih tetapi tidak membantah. Begitu. Baguslah kalau Elin dapat bertemu ibu bapa setelah sekian lama. Elin pun perlu berehat. Selama ini susah payah menguruskan anak, kan? Bagaimana dengan Hana? Saya akan tanya mak dan ayah. Mereka pasti akan menjaga Hana. Jangan risau. Kenji benar-benar bertanya kepada Puan Aminah. Dan Puan Aminah setuju dengan senang hati. Elin, pergilah tanpa risau. Kami akan jaga Hana baik-baik. Terima kasih, Puan Aminah. Kenji menguruskan semuanya. Dia menempah tiket penerbangan dan mencari tempat penginapan di Copenhagen. Dia menempah Airbnb berhampiran rumah ibu bapa saya. Saya mengemas barang dengan hati yang teruja. Ini adalah tanah air saya setelah 5 tahun. Walaupun kami kerap membuat panggilan video dengan ibu bapa, ini benar-benar kali pertama bertemu secara langsung setelah sekian lama. Di lapangan terbang, saya mengucapkan selamat tinggal kepada Hana dan Kenji. Mama, cepat balik ya. Ya, Hana, Mama akan balik dalam 3 bulan. Dengar cakap nenek dan atuk baik-baik ya. Ya, Mama. Kenji memeluk saya erat-erat. Jaga diri baik-baik. Saya akan sangat rindu awak. Saya pun. Tolong jaga Hana baik-baik sementara itu. Jangan risau. Saya akan telefon kerap. Setelah penerbangan 11 jam, kami tiba di lapangan terbang Copenhagen. Ini adalah tanah air saya setelah 5 tahun. Apabila saya keluar dari lapangan terbang, saya dapat merasakan udara yang tidak asing lagi. Ia jauh lebih segar dan sejuk daripada Kuala Lumpur. Ibu bapa saya sudah menunggu di sana. Elin, Mama, Papa, kami berpelukan erat-erat. Ibu bapa saya kelihatan lebih tua dalam 5 tahun ini. Dalam perjalanan ke rumah ibu bapa saya melihat pemandangan di luar tingkap dan berfikir tentang perkara baharu. Hampir tiada yang berubah dalam 5 tahun. Bangunan berwarna-warni masih berderet, orang ramai menunggang basikal, suasana yang tenang, semuanya sama seperti dahulu. Hari pertama berjalan lancar. Saya bercakap dengan ibu bapa saya setelah sekian lama. Makan makanan Denmark yang lazat dan berehat dengan selesa. Jalan-jalan yang tidak asing lagi, udara yang segar, masa yang mengalir perlahan,
Semuanya sama seperti yang saya rindukan. Pada malam pertama, saya tidur dengan Lena. Ini adalah malam Copenhagen yang saya rasai setelah 5 tahun. Namun, sejak hari kedua, sesuatu mula terasa aneh. Saya mula merasakan ketidakselesaan. Perkara pertama yang saya rasakan adalah kekurangan kehangatan. Copenhagen pada bulan Desember adalah sejuk. Rumah ibu bapa saya menggunakan sistem pemanas radiator. Tetapi hanya udara yang panas, badan saya tidak terasa hangat. Selain itu, udara kering menyebabkan tekak saya sakit. Tiba-tiba, saya merindukan kehangatan dan keselesaan sistem kawalan suhu di rumah saya di Kuala Lumpur. Rasa selesa yang menyelubungi seluruh tubuh. Dengan kelembapan udara yang sentiasa dijaga pada paras yang sesuai, itu adalah sesuatu yang sangat saya inginkan. Mama, sini agak sejuk kan? Ya, saya okey je. Nak saya naikkan suhu radiator lagi ke? Walaupun dinaikkan suhu, ia tidak banyak berubah. Hanya udara menjadi lebih kering. Pada hari ketiga, saya keluar ke bandar. Saya singgah di kafe yang sering saya kunjungi dahulu, tetapi pintunya tertutup. Apabila saya melihat waktu operasi, tertulis ia tutup pada pukul 6 petang. Di Malaysia, ia pasti buka sehingga pukul 11 malam. Malah, banyak kafe 24 jam. Tetapi di sini, pada pukul 6 petang, ia sudah tamat. Saya merasa lapar dan ingin memesan makanan. Apabila saya membuka aplikasi penghantaran di telefon bimbit, pilihan tidak banyak, pizza, burger, dan makanan Cina sahaja. Dan masa penghantaran adalah dari 1,5 jam hingga 2 jam. Di Malaysia, ia akan tiba dalam 30 minit. Ayam goreng, makanan Cina, makanan Jepun, makanan Barat, apa sahaja boleh dipesan. Tiba-tiba saya merindukannya. Akhirnya saya keluar sendiri dan pergi ke kedai runcit. Tetapi sudah pukul 8 malam dan kebanyakan kedai sudah tutup. Saya sukar menemui satu yang masih buka, tetapi pilihan tidak banyak. Di Malaysia, kedai serbaneka 24 jam ada di mana-mana. Pada pukul 12 tengah malam atau pukul 3 pagi, saya boleh pergi bila-bila masa dan membeli apa sahaja yang diperlukan. Tetapi di sini, tiada yang seperti itu. Pada malam hari keempat, saya berbual dengan ibu bapa saya sehingga lewat dan pulang ke tempat penginapan sekitar pukul 11 malam. Jalan raya gelap dan hampir tiada orang. Terdapat lampu jalan, tetapi terasa agak menyeramkan. Tiba-tiba, rasa cemas menyerang saya. Rasanya seperti terdengar tapak kaki dari belakang. Apabila saya menoleh, tiada siapa. Tetapi hati saya tidak tentram. Di Kuala Lumpur, pada pukul 11 malam pun, saya pergi ke kedai serbaneka sendirian dan tidak merasa takut sama sekali. Jalan raya terang dan ramai orang. Terdapat juga kamera keselamatan di mana-mana dan rondaan polis juga kerap. Keselamatan memang sangat baik. Tetapi Copenhagen berbeza. Walaupun di pusat bandar, suasana terasa seperti perlu berhati-hati pada waktu malam. Saya berjalan pantas kembali ke tempat penginapan. Pada hari kelima, saya menyadari dengan jelas. Apa yang saya rindukan bukanlah persekitaran Copenhagen. Apa yang saya sangka sebagai estetika hidup perlahan sebenarnya adalah ketidakselesaan. Apa yang saya anggap sebagai kehidupan yang tenang adalah sistem yang tidak cekap. Saya menyadari betapa berharganya kemudahan yang saya nikmati secara semula jadi di Malaysia. Penghantaran 30 minit, kedai serbaneka 24 jam, pengangkutan awam yang cekap, keselamatan yang baik, dan keselesaan kawalan suhu di rumah. Semua ini adalah perkara biasa dalam kehidupan seharian di Malaysia, tetapi di sini ia adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Lebih daripada segalanya, saya merasa kesepian. Masyarakat Denmark sangat mementingkan individualisme. Tidak mengganggu orang lain adalah satu kebaikan. Begitu juga dengan rakan-rakan ibu bapa saya. Mereka sopan, tetapi ada jarak. Tetapi saya merindukan kasih sayang dan perhatian hangat yang ditunjukkan oleh keluarga Malaysia saya. Saya merindukan Puan Aminah yang menelpon setiap hari, bertanya sama ada Hana sudah makan dengan baik dan sama ada saya okey. Pada mulanya, saya merasa ia agak membebankan. Tetapi sekarang saya tahu betapa hangatnya kasih sayang itu. Pada pagi hari ke-6, saya membuat keputusan. Saya tidak boleh berada di sini lagi. Saya kata 3 bulan, tetapi 6 hari pun saya sukar bertahan. Saya merasa tercekik dalam erti kata yang berbeza.
Sebelum memberitahu ibu bapa, saya menelepon syarikat penerbangan. Saya ingin menukar tiket. Penerbangan secepat mungkin ke Kuala Lumpur. Tiket asal adalah 3 bulan lagi, tetapi yuran perubahan tarikh agak tinggi. Okey ke? Tidak mengapa. Berapa sahaja, saya akan bayar. Saya membayar jumlah tambahan dan mendapatkan tiket penerbangan petang itu. Saya memberitahu ibu bapa bahawa ada urusan penting yang mendesak. Elin, kenapa? Ada apa-apa ke? Aram, Mama, saya tiba-tiba sangat rindu Hana dan saya rindu Malaysia. Ibu bapa saya kecewa, tetapi mereka memahami. Baiklah, keluarga adalah keutamaan. Datang lagi nanti. Ya, Mama. Lain kali saya akan datang bersama Hana dan Kenji. Setelah penerbangan 11 jam, apabila saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelia, saya menghela nafas lega. Kemudahan dan rasa selamat yang saya rasakan sejak keluar dari lapangan terbang sangat menyenangkan. Pencahayaan yang terang, kemudahan yang bersih, orang ramai yang bergerak pantas. Semuanya membuat saya gembira. Kenji sudah menunggu di sana. Hana juga ada. Mereka menyambut saya dengan ekspresi terkejut. Elin, kenapa balik awal sangat? Ada apa-apa ke? Saya berlari ke Kenji dan memeluknya erat-erat. Saya juga memeluk Hana. Abang, saya rasa tercekik dan hampir mati tadi. Mama, Hana memeluk leher saya. Ada apa? Ibu bapa awak okey ke? Ya, ibu bapa saya okey. Tapi Copenhagen, saya benar-benar tercekik dan tidak tahan. Kenji kelihatan bingung dan menepuk belakang saya. Cuba cerita perlahan-lahan. Kita bincang dalam kereta. Dalam kereta, saya meluahkan semua yang saya alami dalam hanya 6 hari. Pemanasan yang tidak selesa, penghantaran yang lambat, kedai yang tutup awal, keselamatan yang meragukan, saat-saat kesepian. Saya menceritakan semuanya. Radiator hanya memanaskan udara, tetapi badan saya tidak terasa hangat. Saya merindukan keselesaan kawalan suhu di rumah saya di Malaysia. Barulah saya sedar betapa nikmatnya berada dalam persekitaran yang sentiasa selesa. Kenji mengangguk sambil mendengar. Dan saya takut berjalan sendirian pada waktu malam. Di Kuala Lumpur, pada pukul 11 malam pun, saya pergi ke kedai serbaneka dan tidak merasa takut sama sekali kan? Tetapi di Copenhagen, saya perlu berhati-hati pada waktu malam. Sambil berkata begitu, saya menyadari, apa yang saya rindukan bukanlah udara segar atau kehidupan perlahan Copenhagen. Ia adalah kasih sayang hangat yang diberikan oleh Kenji dan Hana serta keluarga Malaysia saya. Apabila kami tiba di rumah di Kuala Lumpur, Puan Aminah sudah menunggu di luar. Elin, kenapa balik awal sangat? Ada apa-apa ke? Puan Aminah, saya rindu Mak. Saya memeluk Puan Aminah erat-erat. Kehangatan yang tidak saya rasakan selama ini dapat saya rasakan. Petang itu, kami makan malam bersama keluarga. Hidangan Malaysia yang disediakan oleh Puan Aminah dengan sepenuh hati memenuhi meja. Nasi lemak, laksa, sate, rendang, dan pelbagai lauk pauk lain, semuanya sedap. Puan Aminah, rasa inilah. Ini yang saya nak makan. Ya, makanlah banyak-banyak. Mesti susah di Copenhagen. Selepas makan, Kenji dan saya duduk di ruang tamu. Hana bermain di dalam bilik bersama neneknya. Pemandangan malam Kuala Lumpur kelihatan dari tingkap. Lampu-lampu berkelip-kelip. Jalan raya masih meriah dengan orang ramai sehingga lewat malam. Saya memegang tangan Kenji. Abang, hari ini saya benar-benar sedar. Apa dia? Bahawa Malaysia adalah tanah air saya yang sebenar. Kenji menunjukkan ekspresi terkejut. Betul ke? Ya, betul. Pada mulanya saya rindu Copenhagen, tetapi apabila saya pergi, ia berbeza. Apa yang saya rindukan adalah di sini. Tempat di mana Abang dan Hana serta keluarga ini berada. Saya menitiskan air mata. Air mata kegembiraan. Malaysia adalah tempat yang jika sekali dirasai, tidak akan mahu ditinggalkan lagi. Kemudahan itu satu hal, tetapi kasih sayang hangat dari orang ramai, kan? Kedai serbaneka 24 jam, penghantaran 30 minit, jalanan yang selamat, keselesaan kawalan suhu di rumah. Semua ini saya anggap biasa, tetapi di negara lain, ia adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Kenji memeluk saya erat-erat. Elin, terima kasih. Terima kasih kerana memilih Malaysia. Saya pula yang patut berterima kasih kerana abang menyesuaikan diri dengan saya.
Tempat di mana abang berada, ini kini adalah tanah air saya yang sebenar. Saya menyadari bahawa estetika hidup perlahan adalah ilusi yang saya cipta. Kebahagiaan sebenar bukanlah pada kelajuan hidup, sama ada pantas atau perlahan. Ia adalah tentang bersama orang yang dicintai, hati yang saling menyayangi dan mengambil berat, serta persekitaran yang selesa untuk didiami. Malaysia telah memberikan saya semua itu. Kenji, suami saya yang penyayang, anak perempuan saya yang komel, keluarga saya yang hangat, dan Malaysia yang menawarkan kemudahan dan keselamatan bertaraf dunia. Semua ini adalah milik saya. Saya bukan lagi Elin dari Denmark. Saya adalah Elin, istri Kenji dan Ibu Hana yang tinggal di Malaysia. Dan itulah identiti yang benar-benar saya inginkan. Pada malam itu, saya tidur dengan perasaan bahagia. Keselesaan kawalan suhu di rumah memanaskan bilik, dan di luar tingkap, lampu-lampu bandar masih berkelip-kelip. Ini adalah rumah saya. Ini adalah tanah air saya. Jika saya tidak bertemu dengan Kenji bin Abdullah, lelaki Malaysia itu, saya mungkin akan menghabiskan seluruh hidup saya di Copenhagen, merasa hampa dalam kehidupan yang perlahan itu. Tetapi setelah bertemu Kenji dan mengenali Malaysia, saya menyadari apa itu kebahagiaan sebenar. Keesokan paginya, Hana membangunkan saya. Mama, bangun. Nak pergi tadi kah? Ya, Hana, Mama akan hantar. Betul ke? Nak pergi dengan Mama. Kalau macam tu, jom kita pergi bersama. Dalam perjalanan ke Tadika bersama Hana, sambil berpegangan tangan, pemandangan pagi Kuala Lumpur terbentang di hadapan mata. Orang ramai yang pergi bekerja, pelajar yang pergi ke sekolah, kedai-kedai yang membuka pintu, semuanya hidup dan bersemangat. Sambil menurunkan Hana di hadapan Tadika, saya berfikir, di sinilah anak ini akan membesar. Membesar di Malaysia, belajar budaya Malaysia, dan berkawan dengan rakan-rakan Malaysia. Dan itulah yang saya inginkan. Anak perempuan saya membesar di negara yang selamat dan selesa ini, dikelilingi oleh orang-orang yang hangat. Hadiah yang lebih baik daripada itu ada di mana lagi? Tempat di mana awak berada adalah tanah air saya. Dan tanah air itu adalah negara yang paling selesa di dunia bagi saya. Bagaimana kisah hari ini? Jika Anda menyukai kisah ini, sila langgan saluran, tinggalkan suka, tetapkan pemberitahuan, dan daftar keahlian untuk menyampaikan kisah yang lebih menyentuh hati kepada lebih ramai orang. Terima kasih kerana menonton.